Akan semula aktiviti pembelian peruncitan khususnya kepada barang-barang produk keluaran daripada negara kita sendiri. Dan pada waktu inilah kita nak mengetengahkan bahawa barang-barang kita ini adalah tidak kurang hebatnya berbanding dengan barang-barang yang lain, Ustaz. Maknanya kalau sebelum pada ni kita hanya melihat jenama-jenama antarabangsa sahaja, tetapi sekarang ini kita nak mengetengahkan barang-barangan kita ini yang tidak kurang hebatnya dan setanding dengan barang-barang buatan luar negara. Itulah kempen kita hari ini, dan saya selaku tuan rumah ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz yang sanggup bersama-sama dengan kita. Dan Alhamdulillah Ustaz Kamarul Zaman ada dah kopi dalam cawan masing-masing. Boleh sambil kita minum, kita bersembang ataupun kita mengopi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagus yang Muhammad kita ni tepat di masa. Boleh cerita tengok sama-sama. Alhamdulillah. Bagus. Terima kasih banyak ya Muhammad dan semua sahabat-sahabat yang datang pada petang ni. Kita faham maksud program kita pada petang ni. InsyaAllah sama-sama kita merancangkan lagi. InsyaAllah dari sudut jual beli, dari sudut peruncitan barang Malaysia, insyaAllah. Ustaz, ambo tak perlu nak khabar dah, tak perlu nak takrif dah Ustaz, tak perlu nak sebut dah Ustaz Azhar ni siapa. Bukan Malaysia, kat Terengganu, dunia dah. Ada satu kes itu orang minta di kota minta Ustaz Azhar lagi. Dia kata habis guna kabel dah, tak boleh nak ajak Ustaz Azhar pergi kota. Lepas tu dia hantarlah mesej pada Ambo. Ambo kata tak nak kabel dengan Ustaz Azhar kata. Kalau orang tak boleh, Ambo pula tidak boleh kata. Padahal rupanya ada satu rahsia dengan Ustaz Azhar ni. InsyaAllah akhir program Ambo sebut apa rahsia dia, insyaAllah. Okey tuan-tuan, satu soalan Ustaz. Bila sebut jual beli semua ni Ustaz, ada benda yang perlu kita faham Ustaz. Nabi sampai di Madinah Ustaz, di antara elemen Nabi tengok ialah bagaimana orang Yahudi dapat menguasai ekonomi di Madinah tu Ustaz. Akhirnya Nabi merancangkan ekonomi Islam yang menyebabkan Yahudi ni semakin dihimpit. Akhirnya aset-aset Yahudi dibeli oleh orang Islam Ustaz. Okey, soalan dia Ustaz, perniagaan ni ada halal dan ada hak yang tak halal. Jadi perniagaan macam mana hak disebut hak tak halal tu Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sebut halal haram, dia berkait dengan hukum syarak lah. Di dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala gariskan panduan berkenaan dengan halal haram. Halal haram ni sebenarnya kehidupan manusia itu sendirilah. Makan minum dia ada halal haram, berpakaian ada halal haram, kita semayang pun ada halal haram, dan tanah pun ada tanah halal, tanah haram. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu makan rezeki yang di bumi ini yang halal dan yang bersih. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ayat ini jelas bahawasanya kita ni bila hidup fitrah manusia ni dia makan minum. Kalau tiang api dia tak makan minum, kalau batu orang pergi pelabuhan, pergi sungai dia tak ada makan minum. Maka kita ada makan, ada minum, ada mencari berusaha, ada cari rezeki dan sebagainya. Maka dia ajar kepada kita bahawasanya ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Dia turun wahyu ni bukan nak ajar manusia benda yang manusia pandai. Wahyu ni nak ajar benda yang kalau tidak besar dia jadi tak betul. Itu namanya wahyu. Hadis begitu juga. Tak ada Nabi nak ajar kita benda orang reti belaka dah. Tidak pernah kita dengar hadis Nabi kata barang siapa yang lapar nak lagi ambil nasi di dapur. Tak ada tu.
Nah, kerana bangsa mana pun lapar dia akan cari makanan. Maka tak turun ayat. Orang-orang yang beriman, jika kamu lapar pergilah makan. Tak ada ayat lagu tu. Nah, yang tu orang reti berlaku. Wahyu ni ialah dia ajar kita, dia pesan kalau dok kapal takut babah tak lain. Antaranya kalau makan boleh jadi yang halal, boleh jadi yang haram. Maka turun ayat kulu mimma fil ardi halala. Hendaklah kamu makan yang halal saja. Maka sebelah lagi yang haram tak boleh. Itu konsep. Nah, negara maknanya ekonomi halal dan thayyibah, halal dan yang bersih. Kadang-kadang kita tengok halal saja. Halal tapi tidak bersih. Nah, lepas tu kita tengok kedai-kedai kena sita. Dijual makanan halal. Kedai tom yam, kedai apa benda ni, nasi goreng, mi goreng tapi kena sita. Dan bukan pasal dijual maknanya makanan haram, tapi kotor. Nah, halal kotor, tak boleh. Islam nak halal, thayyibah, bersih. Nampak? Halal binatang yang halal, ikan. Tapi kotor, tak boleh. Nah, kita makan roti canai je, tapi tangan dia kotor. Pegang roti canai dengan tek-tek ayam pegang roti canai. Walaupun roti canai tu halal, tapi thayyibah tu tak ada. Jadi halal dan bersih. Inilah konsep asas kita. Kalau orang tanya, nak manding memanglah kebanyakan daripada produk-produk luar negara, ada perkara yang kita tak mampu cipta produk tu. Tak, kita sekarang ni nak jual, nak galakkan beli barangan Malaysia bukan semua benda. Bukan maknanya kita tak boleh beli langsung barangan daripada luar. Tapi kalau benda yang kita sudah ada produk tu, utamakanlah produk kita. Nah, kalau benda tu kita tak ada, macam mana nak beli, katakan tentera darat nak beli peluru berpandu. Mana dia awak akan dapat? Nah, daripada luar, daripada Jerman, daripada Belgium dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Nah, cuma grade kita nak faham. Kalau orang kata apakah kualiti yang paling penting sekali, Allah ajar kita, kalau jenis barangan, jenis makan minum, kualiti nombor satu sekali halal. Itu tinggi sekali. SOP paling tingginya ialah halal. Yang mana tidak ada produk-produk halal yang mampu dipahami oleh syarikat-syarikat besar yang bukan Islam, contohnya daripada luar negara. Yang kita utamakan, Al-Quran ajar kita halal. Halal nombor satu. Ada cak ayam biskut ni halal. Oh ni hebat, haram tak. Oh restoran ni, kelah ni, tapi haram. Makan hebat, rasa hebat duduk situ, tapi haram. Riuknya kotor, dan sebagainya. Tidak ada maknanya diperkenankan oleh syarak. Tak penting tu. Hak ni kenapa kedai kopi biar kubur je. Baku pakai kesok gitu je. Tetapi halal. Hak ni yang lebih tinggi kualitinya. Sekurang-kurangnya dapat kita fahami. Konsep halal yang paling penting halal dulu. Jadi kami dalam perniagaan insya-Allah kita akan sebut lagi macam mana niaga yang asalnya rezeki yang baik tapi menjadi haram dengan sebab perniagaan. Alhamdulillah jelas Ustaz berkenaan dengan halal dan thayyibah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jangan balik awal. Ambo tu liur kok tengok depan tu basikal, hak depan tu ada lima utin. Lima utin basikal ni bukan untuk YB Khuh ni. Jadi hak ni bukan untuk Ustaz Azhar. Ustaz Azhar dia jauh. Ustaz Azhar tu akal basikal ni. Jadi basikal ni bukan untuk Ustaz Azhar. Ni basikal ni untuk tuan-tuan hak mari, hak yang bertuah. Kalau dia ambil nama dia bertuah, boleh buat lain kan? Hak ni sumbangan YB Khuh sendiri ni. Masya Allah. Jadi jangan balik awal, Okey, baik Ustaz. Kita tunggu lagi. YB Khuh biar kita buat pemain simpanan dulu Ustaz. Jadi tengok, dengar dulu Ustaz. Okey? Itu dia. Ustaz, ada juga zaman sekarang ni, bila berlaku PKP Ustaz, ada banyak orang online lah sekarang Ustaz. Online. Tapi online ni ada kelemahan dia, ada kebaikan dia Ustaz. Contohnya outlet tak perlu sewa sebagainya. Tapi masalahnya Ustaz, apabila dia buat dia promosi dalam alam maya tu, kadang apa benda hak dia promosi tu ada kekurangan, hak yang
tidak tepat seperti mana yang diiklankan produk dia buat. Okey, begitu juga lah orang tak gitu lah. Makna alam maya ke orang biasa ke dia jual tu, maknanya tak kabur kekurangan barang yang ada tu. Okey, bila kawan tu beli baru nampak, oh hok ni tak kena, hok ni tak kena. Apa hukum dia ustaz kalau jual barang lagu tu ustaz? Tu dia. Baik. Sekarang ni jual beli online. Alhamdulillah. Yang kita dah bayar. Tahun 80-an dulu masa kita budak-budak dulu, tak dia nak bayar. Sekarang ni boleh jual beli online. Nah, tek dapat apa balik rumah. Tek ayam panggang dapat depan pagar. Gitu lah. Masa PKP hok ketat pun ni, oh paruk habis Ustaz. Oh. Bini kan tak ada kerja lain, dia duduk playback dengan telefon tu. Kita tengok playback telefon, mampu biti petang ni. Nampak? Dulu kena topik luar cari dah. Jalan kaki naik motosikal dulu. Ni tengok gambar gitu je. Siap kita tak gitu. Siap. Mampu 150. Siap 250. Nah. Asal petang dia ping. Assalamualaikum. Nah, dia bawa motosikal, dia galah hotok latar belakang. Nah, bayar dah. Kita dekat bayar, dekat kedai tu. Nah, dah apa dah biar bini kita kahwin orang. Nah, hari nak raya canggih. Allah beri nikmat akhir zaman ni jual beli online. Baik. Katanya Ustaz K, kita bila nak jual produk banyak dah ni dalam YouTube, dalam Instagram, mana gerai kilogram nak kira, Facebook dan sebagainya, bubuh gambar lawa-lawa. Bila kau tengok, oh, ni aku nak Tapi bila kita beli bayar dia atas lain. Maknanya kualitinya kurang, rupanya lain dah. Lagu mana lagu tu? Ataupun benda yang sama, tapi orang hanya tengok luaran saja. Tidak dinyatakan bahawasanya ada rahsia yang lain. Umpamanya yang ni yang grade rendah, tak khabar grade rendah. Dia buh gambar asal tu ingat grade asal lah grade 1, grade A. Sampainya grade rendah. Sebenarnya benda ni banyak berlaku di sekarang, zaman sekarang. Sebab itulah dalam jual beli online Ustaz, nombor 1 sekali yang ranking tinggi sekali Amazon. Amazon ni Amerika. Kita beli online 10 tahun dah kita beli online Amazon. Tetapi apa yang dia tunjuk itu yang sampai tangan kita. Jika ada sampai tangan kita barang yang ada kelainan sikit je daripada yang dia tunjuk, dia akan ambil lagi. Dan dia akan beri benda yang lain pula. Walaupun harganya puluh-puluh ribu ringgit Ustaz. Amazon ni orang beli berlian 10 ribu ringgit. Dia tahu, cuma tak tahu di rumah. Kena ambil di Kuala Lumpur. Maknanya konsep perniagaan dia tidak ada. Yang jenis nak mana tunjuk gambar lawa atau barang komand. Benda ni tak bagus. Lepas tu dah ada ranking-ranking lain pula, kita kena tengok dah. Shopee dan sebagainya, kita tengok ranking dia. Ada yang tak boleh dipercayai dan sebagainya. Jadi kita nak, sebenarnya konsep ni telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jual barang bukan online saja. Barang itu mestilah barang sama-sama bersetuju. Orang tengok barang comel, dia kenal, belinya sah. Bagus. Dia tengok barang tak comel, dia nak juga, tak ada masalah. Yang tak bolehnya dia ingat ke comel, barang tu tak comel dan kita tak khabar, situ tak boleh. Lepas tu orang yang menjual, pertama sekali dia kena benar. Benar kena ada dulu. Walaupun jual barang halal, tapi benar tak ada. Ada nawak dalam hati. Tak boleh. Sebab kita jual ni bukan ambil pitih je pola lah sungai. Pitih tu kita nak orang je anak bini kita. Bawa ke akhirat, bawa ke mati. Nombor 1 kena benar. Nak jual online ke, offline ke, direct ke, ijab khabar ada khabar, mesti benar. Yang kedua, kita kena nyatakan kalau ada kelemahan, kalau ada kelainan, kalau ada kekeliruan dalam pandangan orang yang membeli. Ni nak bayar asal ni sebenarnya bukan macam awak anggap ni. Ni grade 2, kena kabur. Orang macam kalau orang negak kain tu hak comel-comel dia terak, bunga lawa-lawa dia boleh atas kudi dia. Hak color dak orang masuk dia boleh bawah. Jadi orang mari beli, orang tengok di atas, beli. Kalau jual rambutan, ditambung rambutan tak ada takar. Comel rambutan, buah saja. Orang kata orang beli sekilo, dia kawal depan muka dia, ada takar. Berok pun kata takar. Tadi orang tengok dua takar lah dah. Comel orang beli sekilo.
Bila sekilo, dia cepok hak depan muka dia. Hak luar ni tak cepok. Ada takar. Jadi sekilo, takar 10 kilo, buah 30 kilo. Nah, benda ni Nabi jaga tak. Nah, yang betul, yang berkat, mestilah ada benar dan kena terang. Kalau orang jenis semua kereta, dia kata siap dah kereta, mari ambil malam ni. Kenapa mari ambil malam? Ada neleh. Kalau neleh tak nampak. Cak tak apa kena, matching tone tak apa masuk, tengok malam tak nampak. Memang nampak molek lagi. Siang baru tahu cak tak kena neleh di cermin, ada getah hok kena cak. Ada pesengan tak buka waktu. Dia kata ambil petang tak boleh, petang mesti ada kerja. Mari malam lah. Malam dia tengok kereta dia kilap belaka, comel belaka dah. Nah, ini masalah. Nabi sebut dalam satu hadis, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Maka jikalaulah orang yang berniaga itu dia jujur, dia benar, dia tidak pelawak, kemudian bayyana, masing-masing menyatakan apa yang tersembunyi. Kalau ada aib, khabar aib. Kalau dah molek, khabar dah molek. Kalau ada masalah, khabar ada masalah. Diterangkan pula. Maka diberkatkan akan perniagaan kedua. Itu penting. Baru dapat berkat. Fa'in kazaba wa katama. Kalau pelawak pula. Kalau tidak jual pelawak, tukar beli pelawak. Kemudian menyembunyikan pula. Ni nak khabar barang ni tak molek. Dia tukar beli pula, pergi cari yang lipat boleh dalam. Selit dua keping, tak laku dah. Masing-masing pelawak dan tidak menyatakan kebenaran yang sepatutnya dinyatakan. Maka apa? Muhiqat barakatu bai'ihima, akan dihapuskan keberkatan perniagaan jual dan beli. Bila berkat tak ada, pasti tidak akan membawa kita melaksanakan, menambah gandakan amalan-amalan akhirat. Nega besar laku, masuk aja puluh-puluh ribu sebulan pakai ikat dengan getah piti. Tapi tak kira tak dapat surah. Tak degi sikit. Pasal apa? Pasal muhiqat, keberkatan dia menega tu sudah ditarik, sudah dihapuskan, tak ada berkat. Besar mana pun untung tidak bawa pada akhirat. Orang lain bawa anak bini pergi umrah, mu pergi Bangkok gitu mandi kolam ni. Kenapa? Allah tarik berkat. Pasal apa? Pertama, tidak betul. Yang kedua, menyembunyikan aib pada barangnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Maknanya Ustaz, di samping halal thayyibah, unsur berkat. Unsur berkat ni sangat penting. Sebab tu tuan-tuan, unsur berkat ni sangat penting. Sebab tu Nabi doa kepada sahabat, kepada umat, Allahumma barik fi ummati fi bukuliha. Makna Allah Ta'ala, Nabi berdoa supaya Allah berkat kepada umat dia, hak yang memulakan kehidupan pada waktu pagi. Pada orang mereka keluar waktu pagi sebagainya, yang penting berkat. Itu dia. Jadi mudah-mudahan insya-Allah bukan hanya sekadar nak untung, bukan sekadar untuk dapat kehidupan yang baik, tapi kita nak berkat. Tapi Ustaz, kita tengok sekarang ni businessman dan juga businesswoman Ustaz, aku rasa kagum Ustaz. Orang yang ada duit sebagai ni dekat dengan rumah Allah Ta'ala. Sungguh bagus. Kita nampak bagus bagaimana orang-orang buat bisnes ni, dia dekat, dia pergi dengar, dia pergi ke sejid. Yang masalah sekarang ni Ustaz, orang buat bisnes ni, orang yang biasa ni, ni pula yang pelik. Sungguh Ustaz, apa? Ni masalah dia. So, kita tanya bagus kita, biasanya kalau usahawan dia nak mula perniagaan sebagainya kan, mari dah kongkongan-kongkongan tu, idea ada, kuderak pun ada, tapi wangnya kurang ada. So apa hak yang kerajaan boleh tolong ataupun cilok-cilok lah sikit kepada usahawan hak baru nak mula? Silakan ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebelum saya menjawab terus soalan yang dikemukakan oleh Ustaz K, kita sedang mendidik rakyat kita melalui tema Kerajaan Negeri Terengganu Maju Berkat Sejahtera. Jarang mana-mana slogan ada perkataan berkat. Inilah Kerajaan Negeri Terengganu mengetengahkan kepada rakyat sekarang ni, dalam apa-apa kita nak maju, kita nak sejahtera,
dia kena ada berkat. Dan berkat tu berkait rapat dengan apa yang disebutkan oleh Fadil Ustaz Azhar tadi. Begitu juga dalam usahawan ni Ustaz. Bila usahawan mari jumpa YPU, jumpa kita untuk dapatkan pandangan-pandangan ni, kita sekarang ni kita mulakan pendekatan dia dalam apa-apa juga pelaksanaan dia mesti fikir berkat. Kena fikir berkat. Contoh kalau kita jual nasi, semakuk RM1.50. Ambil semakuk, ambillah bubuh, suku lagi bubuh. Hak tu jadi berkat kepada pendapatan kita. Jual buah rambutan, hak ustaz koyak tadi, selain daripada hak tak masuk takar, bui 2, 3, 4 butir lebih daripada hak sekilo. Itu namanya berkat. Ini usahawan-usahawan kita nak ketengahkan benda ni. Sebelum ni kita fikir kita beli 10 kilo, kita nak jual 10 kilo. Ataupun kalau boleh nak jual 10 kilo setengah. Dengan lebihkan timbangan. Ini hak jadi bahana ni. Hak ni kita nak ajar, mula ajar pada pendekatan untuk menjaga diri kita, bukan untuk pengguna saja, tetapi untuk pendapatan kepada usahawan kita, supaya hasil yang kita dapat adalah ada unsur berkat, barulah selamat dunia akhirat. Kita beri penerangan yang ni. Banyak lagi lah contoh-contoh. Kalau di KPDNCP sendiri ada penguatkuasaan kepada peralatan sukat dan timbang yang kurang, yang disebutkan dalam press conference tadi, setiap tahun usahawan-usahawan kita kena calibrate barangan alatan sukat dan timbang mereka untuk pastikan dia jual tu benda yang accurate. Kalau sekilo dia jual, timbangan sekilo lah berat dia. Bukannya jual sekilo tetapi barangnya ada 800 ataupun 900 gram saja. Itu dari segi berkat pun tak dapat. Daripada segi KPDHCP sendiri pun, kalau kita dapat tangkap benda tu, kena satu denda yang sangat tinggi. Itulah. Jadi kalau usahawan-usahawan kita sekarang hari ni menghadapi situasi yang dalam COVID-19 ni, kerajaan sangat-sangat prihatin kepada masalah ini. Dan tadi pun kita dalam atas pentah ni kita bagi bantuan kepada usahawan-usahawan kita Ustaz untuk merancakkan lagi ekonomi ni. Kita bantu beri bantuan kepada usahawan-usahawan kita berjumlah 2.8 juta ringgit tadi untuk usahawan-usahawan negeri Terengganu yang melengkapkan pada janji kerajaan negeri untuk bantu usahawan-usahawan kita untuk mendepani COVID-19 ni sebanyak 4 juta ringgit. Hari tu kita dah bagi dah 1.9, hari ni kita bagi lagi 2.8. Jadi inilah usaha kerajaan berterusan untuk membantu usahawan kita, tetapi dalam masa yang sama jangan kita kesampingkan isu-isu keagamaan selain daripada halal haram disebut oleh Ustaz tadi. Begitu juga dalam unsur-unsur keberkatan. Kerana dengan keberkatan itulah ia menarik lagi rezeki-rezeki yang jauh supaya lebih dekat kepada kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, teman-teman yang datang pada petang ni, kita dapat tahu bagaimana kerajaan berusaha bersungguh-sungguh untuk memberi peluang kepada rakyat supaya terus maju dalam bidang keusahawanan, insya-Allah. Hanya saja 2.8 juta telah disalurkan kepada usahawan, insya-Allah. Ustaz, bila sebut perniagaan, Ustaz, perniagaan ni orang kata banyak dosa juga, Ustaz, kalau terlibat dengan perniagaan ni. Jadi ramai orang tak berminat dengan perniagaan. Sebab banyak dosa, Ustaz. Cakap lawak sikit, barang gini, kata gini, contoh. So macam mana kita nak buka minda ke masyarakat ni, pentingnya perniagaan tu. Bahkan Nabi SAW pernah sebut kepada umat, kepada kita, makna pintu rezeki itu banyaknya berada pada perniagaan. So macam mana kita nak terapkan kepada masyarakat? Sila Ustaz. Baik. Bila kita mencari rezeki, ada macam-macam bidang.
Di antara bidangnya berniaga. Ada beberapa hadis yang sampai kepada kita tentang bahawasanya usaha manusia yang sangat Allah suka ni ialah usaha sendiri, bukan mengharapkan orang lain. Usaha sendiri termasuk kita bercucuk tanam ke, kita menukang dan sebagainya, kita usaha sendiri. Maksudnya bukan kerja seorang, maknanya tidak mengharapkan orang. Kalau kita berlaku masalah, kita minta bantuan, itu lain. Dalam Islam dibolehkan. Tapi mula-mula sekali meniaga ke apa pun, kita cari sendiri dulu. Nampak? Bukan jenis minta ke orang. Dalam satu hadis Nabi sebut sebagai asas untuk kita jadikan sandaran dalam kehidupan kita. Nabi kata atyabul kasb, sebaik-baik usaha, sebaik-baik pekerjaan, jangan amalul rajuli biyadi. Seorang tu dia guna tangan dia sendiri untuk mendapatkan rezeki. Bukan makna curi lah, curi guna tangan kau, rapak, sambung, ragu, tu tangan juga. Maksudnya di sini bukan kerja dengan tangan, kaki tak ada kerja. Maksudnya tidak minta dengan orang. Yang tadi kata bantuan tadi, alhamdulillah. Ada yang minta, kita beri bantuan. Bila perlu kita beri bantuan. Bukan siapa minta boleh bantuan. Lepas tu zakat pun orang yang berhak saja akan dibantu. Lepas tu dalam Islam, kalau kita minta sedekah, tak boleh. Bila kita kaya, kita minta sedekah, haram. Bila kita miskin, kita minta sedekah, makruh. Tak ada harus, makruh. Sangat dibenci oleh syarak. Cuma oleh kerana mu susah, mu minta miskin, mu minta sedekah, tidak berdosa. Orang kaya dah minta sedekah, berdosa. Kena faham. Jangan kata bila kita minta sedekah, kita susah, harus tidak. Diturun ke makruh tadi. Tak boleh juga minta sedekah ni, walaupun mu susah. Kerana tadi lah, sebaik-baiknya ialah amalul rajul biyadihi, ialah dengan kita gunakan 4 kerat tulang yang Allah beri kepada kita untuk bersedekah. Meniaga cek cara cek, besar cara besar. Barakah nombor 1. Besar niaga jual kapal, kurang sikit jual sauh, kurang sikit jual apa balik, tak ada masalah. Alhamdulillah kita tengok rakyat Terengganu ni cukup-cukup bersemangat berniaga. Kita pergi zaman orang katakan kampung-kampung kita tak nampak. Pergi di Kuala Lumpur, ajik terapung, habis pakat-pakat jual. Patah batu buruk, sampai ujung patah ni sampai ujung ladang Primula ni, habis pakat jual. Jadi pergi di Tuk Jembal pula Ustaz, pakat jual mereka. Di rumah-rumah ada nasi bajet ni, kampung-kampung, depan-depan simpang. Maknanya mereka minat berniaga, dan perniagaan itu adalah dikira sebagai apa yang Nabi puji tadi, berusaha sendiri. Berusaha sendiri. Kemudian belakang tu Nabi kata, iaitulah wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Kalau haji, semua orang nak haji mabrur. Haji mabrur ni mana? Belum pergi haji cakap pelawak, balik Mekah dak pelawak dah. Tu haji mabrur. Belum pergi haji ambil harta orang, balik haji ni dak dah sesen, takut nak ambil orang. Itu haji mabrur. Belum pergi haji luar pendek, balik ni dak dah tutup arak semua. Itu haji mabrur. Ni kalau pergi haji, belum haji luar pendek, balik luar pendek kau tu Marlboro. Bukan haji mabrur. Maka rupanya dalam negara ada juga mabrur. Nabi kata yang atyab, yang kamil ni ialah kullu bai'in mabrur. Setiap orang berniaga mabrur, yang betul. Niaga juru. Niaga maknanya tidak menjadikan itu sombong, takabur dengan keuntungan dan sebagainya. Kalau masuk banyak, alhamdulillah. Kalau tak laku, dia tengok silap dia sendiri. Tengah kita ni, masa laku senyap bila dah laku bising bangun. Ini masalah ni. Ini masyarakat Melayu pun satu hal juga. Hari tu senyap laku. 15,000 sebulan, 20,000 sebulan senyap, tak ada bising. Ni dia kata buat dah orang sehingga kita nampak macam ada orang dulu belakang kita. Barangkali ada tanah tulang-tulang ikan paus ke apa, tak tahulah. Nak suruh dak laku. Dia dah sedar sebenarnya. Kalau baik itu daripada Allah,
Kalau tak molek dari dirimu sendiri. Quran ajar kita apa yang baik paminallah, daripada Allah. Kalau tak baik, muncik dirimu dulu. Kita tidak nafikan boleh berlaku khianat dan sebagainya. Nombor satu, diri kita dulu. Rupa-rupanya dulu masa laku, orang tak masuk nakdar kita bagi dah. Orang dah duduk ambil dah menu, order dan sebagainya. Bayar laku ni panggil kita dah hari ni. Ada setengah dah gitu dah. Mula-mula buka jangan mai ajak lah gitu gini. Kita duduk tu ambil order dah dulu. Okey. Bila laku sikit baru tukar kereta daripada Exia Myvi. Hebat dah berasa. Orang masuk dah cari mana dah lah kita. Tunggu congok. Tak layan mana dah. Akhirnya tak laku. Orang kena sihir. Ada bersihir. Sihir korok umur tu ahli sihir. Antu tengok. Kalau tak molek, famin nafsi. Daripada salah dirimu sendiri, cek dulu. Lepas tu kita nak kullu bai'in mabrur, perniagaan kita mabrur. Juruh molek. Bila juruh molek, walau untung kecil, alhamdulillah. Asal kata untung besar. Ustaz kata tadi dah, ahli perniagaan boleh pergi sejid, boleh pergi surah. Ada orang pitih tak ada dah lah, pitih tak ada, surah pun dah pergi. Kau berat menanam. Saya ada seorang sahabat, orang KL lah. Dia berniaga jet. Dia sewakan jet, private jet. Kalau YB Crew nak naik pun boleh. Dia 33,000 sejam. Tak mahal mana, 33,000 sejam. Jadi kita naik jet tu seorang. Pergi Kolpo, pergi balik, habis dalam 60,000 dah. Kalau naik tiket biasa 150. YP More 60,000 bayar. Kita duduk nyandar kita kursi di putih. Naga jet, tapi pergi masjid. Pergi sejid. Naga jet. Dia kata dulu dia bawa jet private untuk orang-orang besar kena maaf. Akhirnya dia nampak lubang perniagaan. Dia buat loan. Dia beli Kanada punya benda Oricon. Benda second hand 2 butir. Buat naga jet sampai sekarang laku. Untuk boleh pergi masjid pula tu. Kita jual pamalik pada kena surah. Ini masalah. Allah test kita. Lepas tu kita nak mabrur. Bila mabrur, alhamdulillah. Perjalanan kamu comel. Orang pun suka, barakah tu ada. Bila barakah ada, kita panjat api je. Nak tahu pergi umrah. Kenapa? Barakah. Dia ada tuluk khair. Jadi, kita nak faham, kalau benda itu mabrur, dia berlaku juga pada jual beli. Jangan bila jual beli, masuk hadis Nabi bagi. Jual beli, beres belaka dah. Nabi maksud tadi, keberkatan itu ialah jika ada mabrur, ada berkebajikan. Kita kadang-kadang sayang nak beri korang. Sanilah, nak untung lagi. Ada satu buku yang ditulis oleh Mak Saleh. Dia cover situ, kalau kita nak cepat kaya, jangan beri sumbangan sesen kepada orang. Ramai orang beli buku. Sesen jangan terima orang. Kita cari simpang banyak-banyak, dia kaya dia. Ada juga orang percaya buku lagu tu. Padahal Nabi kata dah, ma yang kusumanun min sedekah. Kalau mu sedekah, harta pun tidak akan kurang, bahkan dia akan bertambah. Tapi dia nak lagi. Ini masalah. Jangan kita kalau nak kaya. Sampai jual beli pun tak berani. Macam Abi Kus kata, kita beli barang 10 kilo, kita boleh jual 9 kilo tak apa dah. Kerana hak lain itu ada sedekah. Itu baru barakah. Bila Allah tengok ada keberkatan di situ, turun rahmat pula kasih sayang pada Allah. Ni jual ke cucu timbang. Cucu beli biskut timbang. Toki beli seku. Timbang ni. Biskut contek. Biskut tawa mahal kat 15,000 biskut contek. Lebih 3 hotel. Waktu pengun dah. La ilaha illallah. Padahal cucu dia. Pok budak tu anak dia. Nabi ajar orang luar tak kenal pun. Orang bukan Islam pun kalau beli, kita beli lebih. Turun rahmat Allah.
Ni cucu tinggi, lebih lumpi suku jago tarik pula. Lepas tu ambil ten suku tu rembah atas kepala toki. Nah, ini masalah tu. Jadi kalau kita faham konsep ni, ada 100 orang, insyaAllah rahmat tu. Bila rahmat tu orang aman damai. Wallah alam. Allah syukur tuan-tuan. Maknanya unsur barakah, unsur rahmat daripada Allah itu perlu kita ambil kira nombor 1. Okey tuan-tuan. Di samping kita nak ambil rahmat dan sebagainya, kita jangan lupa dari sudut teknikal. Teknikal ni kena ambil juga Ustaz. Tuan-tuan hok di depan ni mungkin pemain industri perniagaan ataupun usahawan. Tuan-tuan tengok dah apa berlaku kepada jenama Nokia. Apa berlaku jenama Nokia? Kalau dulu kan Nokia, Siemens ni nombor 1 lah, panggil top 5 dari sudut bidang telekomunikasi. Aminah masa kita duduk di Mesir dulu, Siemens tu hak kecil, hak tu gila-gila. Tapi sekarang ni pah mana Nokia? Sebab apa? Sebab dia nak ambil kira juga perubahan semasa. Kena ambil kira juga dari sudut packaging dia, publicity dia macam mana tu. Kamu tu ingat dulu Ustaz, di Amerika orang isap okok tanpa putih dulu, baby rose. Apa pada dengar itu semua kan? Okok tanpa putih. Alah. Rokok tanpa putih. Dulu nak ubah rokok hok yang berputih. Dia tak cakap banyak. Dia ambil gambar seorang cowboy bakar tadi lepas tu kan isap rokok berputih Marlboro. Okey, dia boleh tambah dia punya buat apa di billboard dia. Itu saja. Lepas tu tuan-tuan menjunam dari sudut jualan rokok yang tidak ada putih. Dulu rokok Camel 35 dulu kan, Lucky Strike dulu. Tak cuma ustaz je. Jadi nak sebut tuan-tuan, cara dia publicity kan. Sebab tu sekarang ni daripada usahawan, maknanya kalau nak lega apa-apa 70% dia sanggup untuk melabur dari sudut publicity. Baru orang tahu produk kita dan sebagainya. Kalau produk kita comel pun tapi publicity kurang, kau tak akan datang juga. Nampak tu? So, aku nak tanya apa? Tujuan aku sebut tu nak tanya pada WB host. Tu dia. Ada tak celah-celah hok yang dalam yayasan pembangunan usahawan ni, ada tak satu skim ataupun satu orang panggil laksana kepada anak-anak muda khususnya hok yang nak mencempulah bidang usahawan ni, perniagaan ni, hok dari sudut kreatif dan juga inovatif dia ni, ada tak sedikit orang panggil laluan untuk penyamak dan sebagainya? Silakan Muhammad. Terima kasih Ustaz Kim. Kenaan ni terus jawablah ya. Dalam WebU memang ada. Kita appreciate setiap perkara yang kreatif ni. Dan cuma yang kreatif ni kita kena tengok pula dari segi undang-undang. Contoh bagi saya terus terang je lah. Saya tengok bila kita berjumpa dengan usahawan-usahawan kita selalu beritahu kepada mereka supaya kreatifkan dalam bidang usahawan ni. Contoh kreatifnya banyak segi lah. Tapi saya nak komen, saya nak highlightkan satu Ustaz. Contohnya hari tu timbul isu kreatif ni, usahawan-usahawan kita nega di persimpangan jalan. Kreatif bagi saya tengok pada tu tiba-tiba bagus. Daripada duduk tunggu congok bawah pokok ketapang Ustaz, dan ni approach di kereta berhenti traffic light tu, dia pergi jaga barang dia kan. Saya tengok alhamdulillah kreatif. Pada peringkat awal saya nak jadikan itu satu daripada usaha kreatif anak-anak Terengganu. Tetapi bila kreatif macam ni, kita kena tengok dari undang-undang yang kita ada. Malangnya cara tersebut bertentangan dengan undang-undang kecil jalan raya kita. Tidak membenarkan
usahawan kita ni meniaga di tempat-tempat itu kerana masalah keselamatan. Dan dia ni akhtar di peringkat kerajaan persekutuan. Jadi ramai anak-anak muda kita mari ni, bila kita bincang, dia sangat proaktif. Tapi apabila kita berhadapan dengan situasi tersebut, saya di peringkat kerajaan terpaksa ambil satu jalan yang tidak popular, terpaksa mengikut undang-undang yang ada, sementara kita ada buat perubahan ataupun pindaan akta. Jadi hal ni termasuk dalam kreatif tadi itu. Kita tengok kreatif, tetapi bila bersalah dengan undang, kita tarik handbrake dulu. Tetapi bila PKP ni, yalah, saya terang seruput di sini, kita longgarkan sikit. Sebab kita tahu rakyat kita, usahawan-usahawan kita yang agak kritikal berhadapan dengan COVID ni, kita tidak ambil tindakan kepada perkara-perkara yang ada di luar, walaupun undang-undang di sana ada, ya. Berbalik kepada usaha kreatif pada usahawan-usahawan, kita memang memberikan inisiatif kepada mereka untuk mereka teruskan perniagaan mereka dengan suasana-suasana yang kreatif. Kalau kerajaan sendiri, bila orang duduk sibuk pasal platform untuk media baru ni, medsos, kan, untuk online business apa semua, kerajaan menyediakan platform tu untuk panggil usahawan-usahawan kita mari duduk dalam platform kita ni untuk sama-sama kita maju dengan dalam online. Contohnya dalam bulan Ramadan baru ni kita lancarkan Ganu Shop. Walaupun sekarang ni kita buat tambah baik sikit untuk kita jadikan program Ganu Shop tu yang lebih besar lagi, jadikan platform all in one. Maknanya ada kita jadikan marketplace, bukan jual saja, tetapi kita ada sediakan pengangkutan, kita sediakan logistik, kita sediakan marketing, kita sediakan pembungkusan. Jadi semua tu ada. Dan di YPU sendiri, Ustaz, kalaulah usahawan-usahawan sekarang ni yang kita ada ingin mendapatkan khidmat nasihat, contohnya packaging dia tu tak berapa comel. Ni penaja kita laris hari ni, Ustaz, tengok packaging dia macam mana. Packaging dia boleh pergi ke international. Jadi kalau ada usahawan-usahawan kita yang masih lagi tak ada idea nak membangunkan benda tu, boleh mari ke YPU. Dan di bawah YPU ni kita ada agensi-agensi kerajaan persekutuan. Kita ada yang boleh membantu mereka ni dalam bidang packaging ni. Macam Sirim sendiri ada menyediakan kepakaran khidmat nasihat untuk mengubah produk-produk mereka kepada yang lebih baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, nampak jelas jalanan ataupun susunan untuk anak-anak tempatan kita, khususnya usahawan muda, mencebur diri dalam bidang keusahawanan, insya-Allah. Okey, baik, akhir sekali Ustaz kita landing, Ustaz. Okey, so pani ada banyak nak itu basikal dah. Dia ramai orang lagi ni, Ustaz, dia sebahagiannya nak basikal tu. Hajiku ya pun nampak basikal hot depan tu, dia maris sungguh, Ustaz weh. Allah. Okey, Ustaz, kempen kita ni kempen beli jualan Malaysia, barangan Malaysia kita, Ustaz. Kau tengok jenama Adidas. Okey, rasa goh je. Kalau pakai baju Adibas, dia rasa lain je, makna je, Ustaz. Pada kualiti sama je. Makna hok yang produk tempatan ni, Ustaz, kita tengok macam kita panggil rendah diri sangat. So pendapat Ustaz apabila bertembung dengan barang-barang Malaysia dengan barang kat luar sana, cuba Ustaz sebut sikit ataupun seru sikit orang di luar sana supaya kita pakat bantulah penjual ataupun usahawan hok yang tempatan ni. Silakan Ustaz. Baik. Bila sebut produk, ada produk daripada negara luar, ada yang tempatan. Satu contoh lah, di Indonesia, kalau barang-barang dapur lah,
dengan kuah ke, kunyit ke, kicap ke, termasuk ke, dia tidak ambil daripada negara luar. Kan? Kalau ini dari Sulawesi, ini dia daripada Medan, ini daripada Aceh, ini daripada Lampung, ini daripada Timur-Timur, ini mesti daripada Bali, daripada Lombok. Saya tanya tu, tak semua tu di dalam. Yang Ustaz tu sebut sangat Indonesia tu macam Ustaz orang Indonesia ni. Buat contoh Terengganu sudah lah. Ambil Kuala Lumpur, ambil Setiu, ambil Besut. Dah buat contoh hak luar tu. Dulu dah supaya kita nak faham berniaga ni antara bangsa. Kalau main jual kalau berang aja nak faham mana kita tak. Nah, macam baju ni saya beli di Malaysia ni, baju batik Indonesia. Dia tak apa pula. Jadi sengelak semua. Nah, jadi saya nak khabar ni, saya tanya orang di sana. Rupanya dia dahulukan produk yang lagi dia boleh buat hak tempatan dulu. Nah, kepek daripada kopi Sulawesi yang ni, daripada barang. Kita kalau kita dapur 1-2 bahan daripada Malaysia. Nah, daripada luar kadang-kadang tak ikut peraturan dan sebagainya, lebih asid dan sebagainya, jadi keracunan. Ini contoh. Kemudian maknanya kita sekarang kita nak dulukan produk tempatan, iaitu pada produk-produk yang ada saingan. Kalau tak ada saingan, tak ada masalah, Ustaz. Benda yang tak ada saingan, maknanya komputer nak cari nak buat di Alusto, tak ada orang ada umpamanya. Kita terpaksa barang daripada luar. Tapi kalau ada benda yang lebih kurang, maka kita memanglah kita nak dulukan hak kita dulu. Bila hak kita dulu, maka senang orang kita dulu. Bila senang orang kita dulu, maka sumbangan kepada orang susah dan sebagainya ialah orang tempatan dulu. Itulah kelebihan dia. Cuma satulah, jangan kita bersaing untuk jual saja dengan produk luar. Kadang-kadang kita saing tapi bersaing untuk menjual saja. Dia jual, kita jual. Kita fight jual saja. Kita lawang bak jualan saja. Sepatutnya kita lawang juga tentang teknologi je. Kita lawang juga tentang apa benda kualiti dan sebagainya. Kadang-kadang bagus produk tempatan. Okey? Tapi kita masih bermasalah. Itu kita nak sesal, kita tak ada masalah. Dia masalah nega ni. Kita buat produk ke apa, 3 jenis penyakit je. Kalau kita pergi hospital nega, hospital usahawan, dia 3 jenis kuman, 3 jenis penyakit. Kudih, kurat, putih. 3 ni kalau tak ada, tokoh mana pun kalau menega, maju dia. Kalau buat kuih, maju. Kalau buka kedai, maju. Kalau kita jadi apa pun maju. Jangan ada 3 penyakit. Penyakit kulit ni. Putih, kudih, kurat. Apa makna kudih? Kurang teliti. Apa makna kudih? Kurang disiplin. Apa makna kurat? Kurang rapi. 3 ni kuman. Kuman apa? Kurang iman. Jadi kalau selesai 3 ni, bukan kita buat dengan jualan saja. Kita lawan kualiti. Jerman waktu tubik pisang berkualiti, kita tubik pisang kualiti kata. Brazil waktu keluar guting, setengah boleh guting sen. Kita 2 kali guting, tak betul menang. Lagi, kita lawan kualiti dia. Jadi bukan saja kita lawan jualan, kita lawan juga kualiti. Bila benda ni kita sama taraf dengan dia, insya-Allah. Itu jadi comel selalu. Lepas tu kita nak benda-benda ni kena faham. Dalam jualan, semua benda, semua aspek tak. Dari segi promosi dan sebagainya. Bagi pihak wakil kerajaan, saya mohonlah kalau boleh, sediakanlah tempat-tempat yang peniaga-peniaga kita boleh letak billboard, iklan agak dengan harga yang murah. Kalau boleh lah. Kita ada tanah kerajaan, kita akan buat sini masuk iklan produk-produk kita. Yang kadang-kadang kita nak letak tak mampu. Satu billboard 60,000 setahun, 70,000 setahun. Kita buat contohnya 5,000 setahun. Tanah kerajaan. Begini. Rasanya ramai yang akan dapat ambil kesempatan untuk maknanya promote barang-barangnya di samping daripada media sosial dan sebagainya. Kemudian pesanan kita lah. Kita berniaga, alhamdulillah dah ada bantuan dan sebagainya. Buat betul-betul. Kedai makan kadang-kadang kita buka saja 300,000 habis modal.
Tetapi dia sendiri yang melingkupkan 300,000. Nah, contoh tadi lah, bila laku, maka dia jadi tak berapa cakda kat orang. Tak berapa. Tak banyak kedai-kedai. Dia punya promote janganlah. Kalau kita tengok gambar dalam Facebook tu, neleh radio. Oh, sedap. Tapi bila pergi kedai, ambil order pun tu. Nah, ada kedai tu kena lambar. Baru. Dia tengok, tak nampak juga. Lambar pun tak. Nah, tapi kalau kita masuk dari sebelah-sebelah luar, kita duduk saja, terus mari ambil order. Kalau di Europe sekarang dia buat peraturan 7 minit tak sampai, boleh samang kita. Atau makan free. Dia kata begitu. Apa gitu? Hak pengguna. Kita kena jaga kan? Yang bagi atau duit kita ke kita, pitih dalam kocek pengguna. Ini siapa lambat, tak mari lagi. Kena balik. Woo! Baru mari. Makan dia. Siapa macam jadi dayuk kita. Nak makan kan jadi macam dayuk. Petapik nolong lagi. Kita modal beratus-ribu. Kita sendiri yang lingkupkan perniagaan. Jadi pesanan-pesanan ini, kita kena ingat baik. Buat comel. Jaga pelanggan nombor 1. Jangan tubik main dengan pelanggan. Ada boleh duduk buah atas meja apa semua. Ada tukang masuk main berambak dengan tukang angkat nasi. Musida berambak. Yang kurang. Kenapa tak? Ini kerajaan Allah saja. Dengan kemping, dengan batuang. Dia jadi lagu tu. Kena khusus molek nak berniaga. Barulah ada keberkatan dan sebagainya. InsyaAllah kita pakat-pakat waktu comel. Terima kasih dan tahniah pada pihak apa benda ni penganjur daripada federal dan daripada state kerana sentiasa berusaha untuk memastikan usahawan-usahawan kita nak dibantu berjaya dan sebagainya. Allah saja yang mampu membalas sumbangan jasa tuan-tuan dan perempuan sekalian yang telah berusaha ke arah ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir sekali harapan dan juga hasrat daripada kerajaan, daripada YB Suzanan. Okey, hasrat daripada kerajaan sendirinya adalah dengan kempen ini kita mengharapkan selepas habis kempen ini berterusan orang-orang negeri Terengganu keluar ke pasar-pasar raya kita untuk teruskan merancakkan pembelian yang ada ni, dan pihak kerajaan sentiasa membuka ruang kepada peniaga-peniaga pasar-pasar raya untuk terus buat potongan harga, untuk panggil mereka ni, rakyat kita turun berbelanja. Dan KPDN SCP sendiri pun sebelum pada ni kalau nak buat jualan murah kena buat notis 2 minggu ataupun 14 hari. Sekarang ni notis 1 hari saja, 24 jam saja. Esok nak buat ataupun lusa nak buat jualan, hari ni boleh buat notis, esok lulus, lusa terus boleh buat jualan jualan diskaun dia tu. Jadi kerajaan sentiasa buka ruang ini untuk dua-dua belah pihak. Bila usahawan ataupun pekedai-pekedai, peruncit-peruncit pasar raya kita buat jualan diskaun, dan rakyat berbondong-bondonglah datang memberi sokongan dan berbelanjalah mengikut ukur badan sendiri. Jangan pula bila ada diskaun, sale apa semua ni, siapa beli melagakkan kita berhutang pula di kemudian hari. Itu satu benda yang tak betul. Jadi harapan sayanya supaya terus kempen ini berjalan, walaupun kita tamat ada esok hari, tetapi ia berterusan bukan setakat sampai Disember, tetapi berterusan sehingga tahun 2021 nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Ustaz ada pernah cakap ni? Cuma satu lagi pesanan lah. Kita orang peniaga ni kena ingat, kita bukan nak suruh orang mari beli dengan kita sekali. Kena ingat tu je. Nampak? Kita bukan nak dia mari beli sekali je. Itu dah hari dah. Serik tau. Biar mana dia mari tu nak mari pula kedai kita. Kalau boleh kita fikir lagu mana. Biar orang nak mari acak kali. Mana kalau orang mari potong baju kedai kita potong tu sampai dia oleh baju. Kemas kami. Apa sih? Tak kira. Kena giwul lah potong baju kedai dia. Baru tu.
Ni tak kali potong baju nak sekali dah lah keping, nak pada keping. Tengok pada billboard jangan. Baru jatuh bawah macam baju ustaz. Baru jatuh bawah. Dah. Jadi masalah. Contoh tak. Dah. Dia tengok orang pakai baju ustaz kan. Baru tapan dia baru lah. Ni macam kain kebor gitu. Jadi orang pun nak bagi. Nah, jadi biarkan dulu. Contoh. Kalau dia bahawa tadi kita bahagi dia. Jadi masalah fikir mau jual apa pun, biar dah dia mari pula. Sama ada dengan tutur kata kita, dengan cara kita melayan, dengan produk kita, nak suruh orang mari ajak. Wallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sekolah ustaz ini sekolah. Siri satu-satu. Okey, ala kulihat masih banyak kepada Al-Fatih Ustaz dan YB Khus yang begitu ceria pada petang ini untuk memberi servis dan khidmat kepada orang ramai, masyarakat dan rakyat kita Terengganu. Terima kasih juga kepada Tuan Haji Zahari daripada Putrajaya turun. Tuan Haji Saharudin, Masya Allah, seharian duduk sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak menampakkan bagaimana kesungguhan untuk menyantuni rakyat kita, insya-Allah. Yang penting ingat kata Ustaz ajar pun dia, putih kurang. Sebab kita ingat molek sipir tu. Ingat tu ingat, jangan ingat. Okey, akhirnya masih banyak pada Ustaz, kepada YB. Jangan lupa ni sumbangan YB ni. Basikal ni akan dicabut sebentar lagi, insya-Allah. Saya mohon maaf kalau sepanjang pengendalian jom mengopi bersama YB Khus dan juga UIA ini, mudah-mudahan insya-Allah semua kita dapat barakah dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pengacara.